Baik. Okey, tumbuh-tumbuhan okey akan bertindak sebagai hutan dan hutan akan bertindak juga sebagai habitat. Habitat tu apa cikgu? Habitat tu ialah tempat kehidupan bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Maknanya tempat tinggal dia lah. Kan. Jadi hutan bertindak sebagai habitat bagi spesies flora dan juga fauna. So hutan di Malaysia akan menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Tempat perlindungan dan sumber makanan. Dan haiwan juga akan memilih tempat tinggal berlainan untuk tujuan keselamatan, untuk keperluan sumber makanan dan kesesuaian diri. Sekiranya tumbuh-tumbuhan itu musnah, maknanya apa? Pokok-pokok ditebang habis, kawasan hutan dibersihkan. Apa yang akan berlaku? Spesies flora dan fauna ini akan kehilangan habitat, kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Maka ini akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan binatang itu akan menjadi pupus kerana kerana hilangnya habitat bagi haiwan dan tumbuhan. Jadi kita kena fikir sebelum kita tebang pokok, kita kena fikir kalau aku tebang pokok ni, apa yang berlaku kepada binatang-binatang ni? Kesian mereka tak ada tempat tinggal. Ya betul. Betul, flora tu termasuklah dalam kategori tumbuh-tumbuhan, betul lah. Jadi kita juga akan kepupusan tumbuh-tumbuhan. Kita akan hilang pokok tongkat ali, kita akan hilang kayu balak, yang mana pokok-pokok itu sangat bernilai. Nampak tak? Jadi pentingnya tumbuh-tumbuhan ini sebagai habitat, tempat tinggal bagi tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. So penting untuk kamu ketahui itu Baik. So itu habitat. Yang seterusnya iaitu sumber bahan mentah. Hutan adalah penting sebagai bahan mentah. Untuk apa? Untuk membekalkan sumber kayu balak dalam industri membuat perabot. Ni kayu balak ni. Ni kayu balak besar-besar ni. Untuk apa? Untuk buat perabot. Kemudian buluh dan rotan yang terdapat dalam hutan itu digunakan dalam industri pembuatan kraftangan dan perabot. Inilah kraftangan yang diperbuat daripada buluh dan rotan. Seperti apa? Seperti bakul, seperti bola sepak raga. Ini semua adalah dibuat daripada buluh dan rotan yang terdapat di hutan. Kayu bakau pula dijadikan sebagai bahan api dan juga bahan benaan, iaitu cerucuk. Cerucuk untuk tapak pembinaan kerana sifatnya yang tahan air. Okey, korang faham tak kayu bakau ni? Korang tahu kan kayu bakau yang ada akar jangkang tu? Tahu kan? Pokok bakau yang ada akar jangkang tu kan? Kamu tahu kayu bakau ini digunakan sebagai bahan api. Bahan api untuk apa cikgu? Sebenarnya kayu bakau inilah menjadi bahan utama untuk membuat arang kayu. Cakul. Kalau kamu nak buat barbecue, kan, nak bakar-bakar ikan ke bakar ayam ke kan, kamu perlukan cakul, betul? Iaitu arang kayu kan. So kayu arang tu dibuat daripada apa? Kayu arang tu ialah sebenarnya kayu bakau. Dia sebenarnya kayu bakau. So dia menjadi arang. Dibentuk untuk menjadi arang. Dan satu lagi, kayu bakau juga digunakan untuk cerucuk. Kamu tahu tak cerucuk untuk tapak pembinaan? Siapa yang bapa dia kat sini adalah arkitek ke ataupun kontraktor ke kan, mesti tahu tentang cerucuk untuk tapak pembinaan. Is there anyone here yang bapa dia kontraktor ataupun juga bapa dia arkitek? Ada tak sesiapa kat sini?
Ada? Tak ada? Tak ada okey. Tak ada. Oh, semua yang kerja hebat-hebat ni. Bapak-bapak kamu kerja hebat-hebat. Baik. Cikgu bagi tahu cara bagaimana cerucuk kayu bakau tu digunakan untuk buat cerucuk. Baik, sebenarnya macam ni. Baik, sebenarnya begini ya. Kalau kita lihat untuk membuat satu kawasan, okey, satu kawasan perumahan, okey, kawasan perumahan lah kita buat. Okey, kawasan perumahan macam ni lah Okey, kawasan perumahan macam ni, okey, kawasan tanah. Katakan ini tanah. Kalau dia nak bina rumah, nak bina bangunan, dia tak boleh simply terus, okey, terus buat bangunan. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. So apa yang dia kena buat? First, dia kena, dia kena first of all, dia kena ratakan dulu. Ratakan tanah ni dulu, bagi dia flat, betul-betul flat. Okey. Bagi dia flat, ratakan dulu. Bila dia dah rata, kemudian barulah dia tanam cerucuk. So dia piling, dipanggil piling. So dia tanam, okey, kayu bakau 1, 2. Oh ya ke? Arwah mana? Arwah mana? Okey, 3, 4, 5. Oh ya ke? Ain Aswa, I see. Okey. Sorry ya Ain. Okey. Baik. Kemudian okey, ini cerucuk Ini pokok kayu bakau. Supaya apa dia tanam pokok, dia tanam dalam tu? Supaya tanah tu jadi kuat. Bila tanah tu jadi kuat, barulah dia akan pasang piling. Piling kat sini. Okey, dia tanam 1. Kemudian dia tanam lagi buat piling 2. Kemudian dia buat piling lagi 3 kat dalam ni. Kemudian dia buat piling lagi. Ini tiang-tiang ya. Ini tiang. Tiang. Kemudian dia dah pasang tiang-tiang itu, barulah dia pasang dinding dan dia simenkan dinding tu. Begitu. Begitu. Kemudian bila dah dinding apa semua, barulah dia buat bumbung. Nampak tak? Barulah dia buat bumbung macam tu. Dan seterusnya barulah dia pasang-pasangkan seperti tingkap, kemudian juga pintu, kemudian juga tingkap, begitu. Nampak tak kegunaan piling ni? Ini adalah piling dia. Ni, ini adalah piling. Dan kayu-kayu ini adalah dipanggil cerucuk. Dipanggil cerucuk. Dan cerucuk ini dibuat daripada kayu bakau. Ditanam dulu. Supaya apa? Supaya tanah tu strong dan juga rumah itu tidak tumbang. Apa jadi kalau dia terus tanam je macam tu? So tanah ni, soil ini dia masih lagi loose, longgar. So rumah tu boleh collapse. Rumah boleh collapse kalau tak ada cerucuk ni. So penting untuk ada kayu cerucuk. So sekarang boleh faham cerucuk untuk pembinaan. Boleh faham Cikgu explain ni. Cerucuk, cara-cara mereka cucuk, tanam kayu bakau dalam tanah untuk membuat binaan. Itu tugas kayu. Ya, betul. Betul. Betul Ahmad Danish. So setiap bawah rumah kamu mesti ada cerucuk, mesti. Kalau tidak, rumah kamu boleh tumbang. Tapi lagi tinggi bangunan, lagi dalam cerucuk dia dan lagi besar bahan dia digunakan lah. Contoh lain, contoh kalau katakan bangunan tu tinggi. Contoh bangunan tu tinggi macam tu. Okey, contoh kondominium ke ataupun KLCC ke kan. Bangunan-bangunan yang tinggi tu, cerucuk dia, okey, katakanlah bangunan tu tinggi dia katakanlah kita ambil 20 tingkat. Okey, 20 stories. 20 tingkat ni bangunan. So dia punya piling kedalaman bawah dia tu, dia akan piling lebih kurang kedalamannya sampai 5 tingkat. 5 hingga 10 tingkat. 10 tingkat ke bawah dia tanam. Dia tanam ke bawah. Supaya apa? Supaya bangunan itu kukuh dan tidak tumbang.
You see? Itu fungsi cerucuk. Supaya cerucuk-cerucuk ini boleh hold bangunan ini. Boleh hold bangunan ini supaya dia tidak tumbang. Itu fungsi cerucuk. Boleh faham? Boleh faham maksudnya baru rumah kita ni kayu cucuk lah. Ya, betul. Dan cerucuk ni tak semestinya kayu bakau. Ya, betul. 5 tingkat je. 5 tingkat je, ada 10 tingkat. Just bayangkan kalau macam KLCC. Kalau KLCC tu, bayangkanlah berapa dalam dia punya cerucuk dia. Lagi dalam ke bawah. So, lagi tinggi bangunan, lagi dalam dia punya cerucuk. Untuk supaya tanah bawah tu jadi strong dan dia pegang bangunan itu. Supaya tidak tumbang. So, ini pengetahuan yang kamu baru tahu. Ini baru tahu. So, itulah dia berkaitan dengan kepentingan kayu bakau sebagai cerucuk untuk tapak pembinaan. Baik. Kemudian, hutan di Malaysia juga mempunyai pelbagai pokok yang sesuai untuk pembalakan seperti pokok cengal, balau dan keruing. So, hasil ekspor, ekspor ni maknanya jual keluar negara. Ekspor kayu balak memberikan sumber pendapatan kepada negara. Malah kayu balak Malaysia ni diekspor ke India, ke Indonesia, ke Vietnam, ke Jepun, ke China. Ekspor ni kayu balak kita. Nampak? So, mungkin ada yang bertanya, cikgu, kalau katakan tumbuh-tumbuhan ini, pokok-pokok ni, kayu balak ni ditebang, habislah cikgu. Baik. Kamu tengok sini ya. Untuk Malaysia, Malaysia telah mengamalkan kaedah yang bernama Selective Management System, SMS. Selective Management System, iaitu yang terkandung dalam amalan pengurusan hutan secara mampan. Melalui teknik ini, hanya, tengok benda ni, hanya pokok balak yang matang, maknanya yang mature, akan ditebang. Manakala pokok balak yang masih muda akan dibiar terus membesar. Boleh faham? Itu cara dia. Maknanya, kalau kawasan kayu balak tu, ada kawasan yang pokok besar, dah matang. Ada yang pokok kecil. So, dia akan tebang pokok yang besar je. Pokok kecil, biar dulu. Itu maknanya, selective management system. Kan? So, itulah bagaimana Malaysia mengekalkan. Dah tua macam mana? Dia ambil lah. Kalau dah tua lagi bagus, dia ambil. Dia ambil pokok balak yang dah tua tu. Yang muda ditinggalkan. Bagi dia besar dan bagi dia dah tua, baru ditebang. Jadi itu cara dia. Itu cara bagaimana Malaysia boleh meneruskan ekspor balak. Sebab dia bukan potong semua. Pokok balak boleh hidup berapa lama? Pokok balak sebenarnya boleh hidup lama. Boleh hidup lama sampai beratus tahun. Beratus tahun. Tetapi yang dikatakan matang tu biasanya umur pokok kayu balak yang dah matang biasanya 30 tahun ke atas. Pokok tu dah besar, pokok dia berumur 30 tahun dan ke atas, so pokok tu boleh ditebang. Itu cara dia. Mana lagi bagus cikgu? Pokok balak remaja ke tua? Pokok balak tua lah. Sebab pokok balak tua dah besar. Dia besar, kemudian juga dia punya tu dah tebal. Jadi lagi besar, lagi bagus. Itu kayu balak. Itu kayu balak. Jadi itulah. Yalah, betul lah. Yang remaja buat apa? Baik. Namun begitu, kita dah lihat tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan untuk apa? Untuk pembalakan, untuk ekonomi, untuk pembinaan sebagainya kan. Tapi ialah kegiatan manusia
kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Of course, ingat apa juga tindakan manusia terhadap hutan akan memberi efek. Tapi efek ada dua, iaitu positif dan juga negatif. Dan begitu juga hidup kita. Apa juga tindakan yang kita buat, mesti akan beri efek kepada orang lain. Mesti. Cuma efek dia positif ke negatif. Jadi sebelum kamu bertindak, sebelum kamu melakukan sesuatu, fikir dahulu. Bagus ke tak bagus aku buat ni? Apakah efeknya kepada orang lain? Ingat itu. Macam tu juga tentang aktiviti-aktiviti terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Fikir dahulu ya. Fikir dahulu. Okey. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini. Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ada kesan positif, ada. Ada kesan positif okay, iaitu pembangunan hutan. Okey, hutan. Maknanya kita kata forest development. Forest development. Iaitu pada tahun 2006, program penubuhan ladang hutan telah dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan-hutan asli sebagai sumber bahan mentah dan untuk memastikan ketersediaan berterusan bagi industri kayu tempatan. Maksudnya apa, cikgu? Maksudnya, kerajaan telah menubuhkan ladang hutan. Ladang hutan ni maknanya apa? Satu kawasan, yang mana kawasan tu telah ditebang pokok, dah clear, tak ada pokok, kemudian ditanam semula dengan pokok-pokok kayu balak. Tanam semula. Jadikan dia ladang pokok kayu balak. Supaya apa? Supaya kerajaan tidak perlu bergantung kepada hutan-hutan yang sedia ada ni, hutan asli ni. Tak perlu fokus kepada hutan-hutan asli ni. Just boleh ambil kayu balak di ladang hutan. Itu satu. Yang kedua, untuk memastikan kayu balak ini sentiasa ada di pasaran dan sentiasa kita boleh ekspor ke luar negara. Itu bagusnya. Kerajaan telah fikirkan bahawa instead of kalau kita potong-potong habis kan, why not kita tanam balik pokok kayu balak. Itu bagusnya. Jadi bagi meningkatkan kadar penanaman semula hutan, semua pihak diarahkan mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam serta penjagaan pokok-pokok yang telah ditanam. So dalam program ini, spesies pokok yang disenaraikan ialah pokok jati. Pokok jati memang kayu balak. Pokok jati, pokok sentang, pokok getah, pokok khaya, akasia, batai, kelempayan dan juga binuak. Namun tumpuan diberikan kepada pokok getah dan pokok akasia. Kenapa? Kerana pokok getah dengan pokok akasia banyak digunakan untuk buat perabot. Perabot. Jadi sebab itu pembangunan ladang hutan dibuat untuk menanam pokok-pokok ini supaya pokok-pokok ini boleh memberikan bahan bagi sumber industri kayu tempatan. Bagus. Akasia tu yang mana, cikgu? Dia pokok akasia, pokok yang besar sebenarnya. Pokok tu besar, dan daun dia agak halus-halus sikit lah. Halus-halus sikit. Tapi akasia banyak. Ada banyak jenis akasia. Cikgu tak kurang daripada 5 hingga 6 jenis pokok akasia. Memang banyak. Memang banyak pokok akasia. Baik. So itu kesan positifnya. Maknanya kerajaan telah menubuhkan ladang hutan. Bagus. Yang kedua, penghutanan semula. Ini nampak ni ladang hutan pokok jati. Dia tanam pokok jati. Nampak tak? Dia macam tanam pokok biasa buat ladang. Tapi dia tanam pokok jati. Itu ladang hutan. Satu lagi, penghutanan semula. Penghutanan semula maksudnya agensi seperti Jabatan Perhutanan iaitu FRIM. Jabatan Perhutanan, kemudian FRIM serta Perkhilitan.
telah mengambil langkah untuk memelihara hutan. Antaranya adalah dengan menanam pokok yang bermutu dan tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah ditebang. Maknanya, kawasan-kawasan hutan yang telah ditebang tu, yang dah clear, dah tak ada pokok tu, akan ditanam semula pokok-pokok yang baik. Nak jadikan kawasan tu hutan balik. Malah FRIM juga telah menjalankan aktiviti penghutanan semula di hutan lipur Bukit Lagong di Kepong dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi terkenal sehingga dikira sebagai hutan tropika buatan manusia yang tertua di dunia. Nampak tak? So, FRIM telah menjalankan aktiviti penghutanan semula. Okay. Pernah pergi kan? Okay, penghutanan semula di Bukit, di FRIM di Kepong tu. Yang cikgu dah bawa kamu tengok kawasan hutan tu yang ada ni. Ingat tak? Cikgu bawa korang pergi ada yang titi gantung. Yang jambatan gantung antara pokok ke pokok tu. Jambatan gantung antara pokok ke pokok tu yang kita berjalan tu kan. Itulah dia FRIM. Itu hutan lipur Bukit Lagong iaitu di Kepong. Dan itu adalah hutan tropika buatan manusia yang tertua di dunia. Malaysia kot. Malaysia mana ada buat benda simple-simple. Malaysia buat benda memang terbaik semua. Malaysia kot buat benda terbaik. Kan? Kita minum dulu. Baik. So, dua aktiviti yang positif iaitu pembangunan hutan dan juga penghutanan semula. Okay. Dan juga okay, yang positifnya ialah kerajaan telah mewujudkan taman negara. Taman negara ni adalah kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Okay. Semula jadi tumbuh-tumbuhan ubat-ubatan dan tumbuh-tumbuhan yang jarang-jarang dijumpai. Dan tumbuh-tumbuhan di taman negara ini akan dijaga, disimpan dengan baik bagi mengekalkan biodiversiti alam sekitar. Biodiversiti maknanya kepelbagaian hidupan di taman negara tersebut. Maknanya dalam kawasan taman negara tu macam-macam ada. Pokok ada, pokok yang pelik-pelik pun ada, pokok periuk kera pun ada, binatang-binatang pun ada. So nak mengekalkannya di dalam taman negara. Dan taman negara inilah juga yang paling banyak dijadikan, ya Ryan, dijadikan kawasan pelancongan kerana tersedia dengan pelbagai prasarana. Orang ramai, orang-orang, kalau kita tengok orang-orang putih ke kan, mereka suka datang ke Malaysia sebab mereka suka masuk hutan. Mereka suka masuk hutan Malaysia nak tengok pokok, tengok burung kan, kemudian meninjau kawasan-kawasan yang cantik, jenis pokok-pokok yang berbeza. Dia orang suka pergi taman negara kita. Okey, baik, bagus Alisha. Dan kawasan taman negara ini terkenal kerana dah disediakan dengan pelbagai prasarana. So ada yang bertanya, cikgu, prasarana ni apa cikgu? Prasarana ni sebenarnya kata lain baginya apa? Iaitu ialah kemudahan. Itu je. Prasarana tu kemudahan. Okay, facilities lah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil facilities ataupun prasarana. So dalam hutan taman negara ni ada macam-macam prasarana dan kemudahan yang dah ada. Dan di Malaysia terdapat taman-taman negara yang diuruskan di bawah kerajaan negeri dan juga ada yang diuruskan di bawah kerajaan persekutuan. Malah di negeri Sarawak, Sarawak saja terdapat 30 buah taman negara. 30 bukan 3, 30 buah taman negara. Dengan jumlah keluasan 623,463 hektar. Di Sabah pula ada 9 buah taman negara. 9
Okey, 3 taman terestrial dan juga 6 taman marine. Taman marine ni maknanya taman laut. Taman dalam laut. Dalam laut tu ada batu karang, ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan dalam laut kan. Itu taman marine. Dan juga ada 3 taman terestrial, iaitu taman-taman seperti taman negara yang ada lah. So itu okey, taman-taman negara yang ada di Malaysia. So ini adalah aktiviti kegiatan ekonomi manusia yang baik, yang positif. Manusia buat taman negara, manusia buat perhutanan semula, manusia buat pembangunan hutan. Ini bagus. Kesan-kesan positif dan aktiviti-aktiviti yang positif. Dan juga ada juga di Malaysia hutan simpan kekal. Maknanya hutan simpan kekal ni ialah satu kawasan yang ditetapkan. Hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar. Kerana hutan ini merupakan kawasan yang ada kepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Means that hutan-hutan ini akan dikekalkan untuk disimpan. Tidak akan diteroka, tidak akan dibuat aktiviti pembalakan. Kerana apa? Dalam hutan ini ada pelbagai spesies yang kita kata high value. Ada nilai yang tinggi yang takkan dijumpai di tempat-tempat lain. Sebab itu, kerajaan kata, hutan ni kita jangan usik. Kita simpan sampai bila-bila. Kita simpan dia sampai bila-bila. Jadi, selain itu, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang ini akan menggalakkan penghasilan dan penggunaan hasil hutan yang dapat memberi faedah kepada ekonomi. Baik, contoh lokasi hutan simpan kekal di Malaysia ialah hutan simpan Kabili Sepilok, iaitu di Sabah, kemudian hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Raja Musa di Selangor. Baik, hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Raja Musa disimpan untuk apa? Supaya bertindak sebagai oksigen, pembekal oksigen kepada apa? Kepada penduduk di Kuala Lumpur dan juga penduduk Selangor. Sebab penduduk Selangor dengan penduduk Kuala Lumpur ramai. Jadi, hutan simpan ini yang ada di tepi ni di Kuala Langat Selangor dan juga hutan simpan Raja Musa di Selangor ini berfungsi sebagai menyerap karbon dioksida yang terhasil di Kuala Lumpur dan juga Selangor, dan penduduk hutan simpan ini akan generate oksigen untuk penduduk-penduduk ini. Itu fungsi. Dan hutan simpan Kabili Sepilok ni pula, dia famous sebab apa tahu? Dekat sinilah kamu ada apa tahu? Ada pusat perlindungan orang utan. Hutan simpan Kabili Sepilok ni adalah menjadi pusat perlindungan orang utan. Ia binatang iaitu dipanggil orang utan kan? Orang utan memang banyak dilindungi di kawasan hutan simpan Kabili Sepilok di Sabah. Hebatlah dua ni kan. Inilah dia fungsi hutan simpan kekal. Jadi, apakah aktiviti manusia yang positif? Aktiviti manusia yang positif ialah yang pertama, pembangunan hutan. Yang kedua, penghutanan semula. Yang ketiga, iaitu taman negara. Dan yang keempat, hutan simpan kekal. Ini aktiviti yang positif. Namun, ada juga aktiviti yang negatif. Contoh negatif apa, cikgu? Contohnya, akibat daripada pembalakan, akibat daripada penebangan pokok untuk membersihkan hutan bagi tujuan pertanian, bagi tujuan pertempatan, maka kesan negatifnya adalah ketidakseimbangan ekosistem.
So kestabilan ekosistem, hutan terganggu. Terganggu ya akibat berlaku penyahhutanan. Apa itu penyahhutanan? Penyahhutanan itu bermaksud pemusnahan hutan secara kekal. Misalnya untuk buat jalan raya, untuk buat bangunan, maka memang akan nyah hutan, maknanya hilangkan hutan di kawasan itu. Jadi kalau penyahhutanan ini, kawasan hutan yang padat dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi akan dimusnahkan untuk tujuan pembinaan dan pembukaan kawasan ladang, pembinaan infrastruktur dan pembalakan. Dan penyahhutanan ini menyebabkan ekosistem hutan akan terganggu. Kita tahu ekosistem kan saling berkait antara biotik dengan abiotik tadi. Ekosistem hutan itu akan terganggu dan berlakulah ketidakseimbangan dalam siratan makanan. Siratan makanan iaitu food chain. Kamu belajar kan food chain. Iaitu kata kita kata seperti rumput kerbau ataupun macam mana katak makan berudu. Bukan. Katak makan kita bangau-bangau tu. Bangau-bangau tu kan. Bangau-bangau tu sebenarnya food chain. Pernah dengar lagu bangau-bangau tu? Bangau-bangau tu kan ada tanya bangau-bangau kenapa engkau rumput, engkau kurus. Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Kenapa ikan tak nak timbul? Oh, rumput panjang sangat. Oh, kenapa rumput panjang sangat? Lembu tak makan aku. Okey, kenapa lembu tak makan aku? Perut aku sakit. Kan? Ya, pengguna primer, sekunder dan tertius semua tu. Ya, betul. Jadi sebenarnya inilah yang dikatakan sebagai siratan makanan, food chain. Dan juga apabila penyahhutanan ini berlaku, maka akan berlaku bencana alam seperti banjir lumpur dan tanah runtuh serta menyebabkan kawasan tadahan hujan terganggu. Inilah dia contoh penyahhutanan di mana dibersihkan hutan ni, dibersihkan hutan kiri dan kanan ini untuk dibangunkan. Ini kesan negatif. Kan? Dan juga yang ini, hakisan tanah. Nampak tak? Pembalakan akan mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air hujan. Ini hakisan tanah lah ni. Bila hujan turun, kawasan sini dah tak ada pokok. Bila tak ada pokok, tanah di sini longgar. Bila longgar, dia akan jadi landslide. Ya, dia akan landslide, dia akan runtuh. So dia jadi landslide. So daun pokok sebenarnya berfungsi mengurangkan had laju air hujan yang jatuh ke bumi. So kekurangan proses infiltrasi iaitu kemusnahan akar pokok yang berfungsi menyerap air larian permukaan ke dalam tanah menyebabkan air hujan jatuh dengan laju ke permukaan bumi dan meningkatkan kadar hakisan tanah. So tanah yang terhakis akan diangkut oleh aliran air hujan menyebabkan sungai menjadi cetek dan sungai yang cetek ini akan menyebabkan berlakulah banjir. Nampak tak? Just bayangkan kalau katakan kawasan ini, kita tengok kawasan ini, kalau katakan kawasan ini ada pokok, kita imagine kawasan ini ada pokok, sini pun ada pokok, sini pun ada pokok. So bila air hujan turun, air hujan turun akan kena pada daun dulu. Dia akan kena pada daun, so dia akan perlahankan air hujan tu. Untuk air hujan tu akan mengalir turun ke bawah. Di bawah-bawah ni pula ada rumput-rumput kan. So dia akan kena rumput dulu. So air itu barulah turun ke dalam tanah. Jadi dengan adanya pokok dan juga adanya rumput menyebabkan tidak berlaku hakisan tanah. Tapi bayangkan bila pokok ni ditebang.
pokok ni ditebang, kemudian okey, tumbuh-tumbuhan itu dibersihkan pun semua, sudah tak ada pokok langsung, what will happen? Air hujan akan direct kena tanah itu. Dan ini menyebabkan tanah ini longgar dan tanah itu akan menjadi slide. So dia jadi landslide. Dia turun ke bawah menjadi landslide. So itulah yang dikatakan hakisan tanah. Okey. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat setakat inilah. Okey, kita belajar tentang kesan-kesan positif dan negatif berkaitan dengan aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, beserta dengan kita dah belajar tentang kepentingan bahan ataupun kepentingan tumbuh-tumbuhan untuk sumber bahan mentah, untuk habitat, untuk sumber perubatan dan juga untuk keseimbangan ekosistem serta untuk kawasan tadahan hujan. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya? Ada mana-mana bahagian yang tak faham ataupun nak tanya? Boleh tanya sekarang. Ya. Mungkin Iman nak tanya, Sylvia, Akil, Aina Soha. Payah cikgu. Lishin, Jai, Sylvia tak balik PD ke? Kasih Majidina. Raya nak tanya apa-apa? Raziski, Zarif, Syazwina Insyirah tak bercuti ke? Okey, minggu depan ada kelas cikgu. Okey, minggu depan hari Ahad ada kelas seperti biasa. Yes. Okey, baik.